Jadi saya rasa untuk meneruskan yang lebih lanjut, kerana ada maklumat terbaru lah ni berkaitan dengan SKPMG 2. Saya rasa ini top pertama kita Tuan Haji Izam kan, yang pertama ditampin lah selepas saja surat siaran Jemaah Nazir dikeluarkan ini. Ya. Okey, dengan ini saya menjemput Tuan Haji Izam Ibrahim, Nazir Kanan, untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan pengurusan dan pembudayaan SKPMG 2. Tuan, dengan ini saya mempersilakan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Yang Mulia Haji Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ABC Up Nagori lah. Tuan-tuan, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis merangkap speaker juga pada petang ini. Rakan-rakan pengetua guru besar PPD Tampin yang saya ingat yang sebahagian besar lah yang pernah saya jumpa, yang pernah kita berbincang dalam proses klinik SKPMG 2 dan sebagainya lagi 3-4 sesi sebelum ini. Terima kasih sekali lagi lah kerana menjemput saya dan rakan-rakan. Saya ingat yang berada bersama dengan kita ni, yang saya jemput bersama lah, minta izin daripada YM kita, Puan Aziah, Cik Wong, Puan Zarina daripada Selangor. Sebagainya sebenarnya merupakan penyelaras penyelah daerah di Negeri Sembilan ini mengikut PPD yang kita kata contact person lah kepada PPD yang lain dalam mengurus SKPM dan berkaitan dengan SKPM ini. Jadi terima kasih bagi yang hadir dan menyokong samalah. Yang mulia, izinkan saya mulalah ya. Nanti untuk bahagian kedua tu YM sambunglah berkaitan data, pivot table dan sebagainya lagi itulah. Jadi tuan-tuan, yang pertamanya tahniah dan syabas lah. Saya sangat berbesar hati dengan rakan PGB di Tampin ini. Pertamanya sebab sejarah lah membuktikan sebelum ini rekod pengisian portal SKPMG ini daerah Tampin ni sangat sohor lah. 2 minggu sebelum penutupan pada 15 November tu biasanya 100% sudah dicapai lah. Yang lain lah. Jadi syukur Alhamdulillah dapat berjumpa pada petang ini. Saya ingat secara santai lah YM ya. Santai, jadi tuan-tuan boleh interrupt bila-bila masa untuk bagi wangi lagi lah perbincangan kita pada petang ini, dan kalau boleh menjelaskan mana yang tersangkut-sangkut tu berkaitan dengan SKPMG ini. Jadi saya nak mulakan sebenarnya dengan mungkin apa yang dah sampai kepada tuan-tuan daripada JPN berkaitan dengan pembukaan portal itu. Jadi sebelum ini memang sangat positif. Ramai PGB yang dah telefon tanya bila portal nak buka macam yang YM sebutkan tadilah. Jadi yang saya nak jelaskan, kita tangguhkan pengisian itu sebenarnya sejak tahun lepas lagi. Memikirkan kita rakan-rakan di sekolah frontliner ini sedang bergelut kan dengan webinar kursus-kursus yang berkaitan PDPR. Bagaimana nak menyelesaikan murid yang tak boleh masuk online secara hibrid, offsite dan sebagainya lagi itu. Bila kita berdepan dengan pandemik ini, ilmu baru, cara baru dan sebagainya terpaksa kita laksanakan. Nak tak nak kita kena jalankan juga. Pendidikan ni tak boleh terhenti, terutamanya pada anak-anak kita yang di sekolah itulah. Di hujung-hujung benua tu, di Sabah, Sarawak, dan kawasan berlaman yang tak boleh kita capai. Perkara yang sendirian selain daripada SKPM ini. Jadi tuan-tuan, selain tahniah dan syabas tadi, 1 hari bulan portal dibuka. Dan portal dibuka, arahan tata urus itu sama seperti yang tahun lepas. Harapan Jemaah Nazir supaya tuan-tuan mengisi itu ikut kemampuan tuan-tuan. Apa yang sebenarnya yang berlaku lah. Surat siaran tu dia sekali dengan panduan umum pelaksanaan kan, yang boleh kita lihat. Saya ingat di PPD YM
sudah di email ke sekolah-sekolah kan? Secara tidak resminya saya dah hantar tuan, tapi besok kita akan keluarkan surat selepas saja pertemuan dengan guru besar pengetua hari ini. InsyaAllah. Surat dah siap, besok kita akan upload surat tersebut. Jadi untuk makluman juga rakan-rakan PGB lah. Arahannya sama saja lebih kurang yang tahun lepas. Saya ingat yang tahun lepas. Dan surat siaran tu dia kata hanya benar pada tahun semasa je lah. Kalau 2020, 2020. Kalau 21, 2021 saja. Maknanya ada kemungkinan tahun yang akan datang surat siaran itu berbeza. Balik seperti 2009 di mana kita bebas bersemuka. Itu antara perkara awal sebelum kita balik kepada tajuk bagaimana nak membudayakan SKPM di sekolah nantilah. Jadi dalam proses itu dimaklumkan di sana pihak Kementerian sedar dalam surat siaran itu dalam pandemik ini, COVID-19 ini, keterbatasan pihak sekolah dalam mengurus sekolah tu kita sedar. Jadi dalam SKPM ni, panduan pengisian portal itu, kita minta sekolah isi yang sebenarnya apa yang sekolah buat lah. Jadi bila pengisian tu berlaku yang sebenarnya, kita dah dapat tangkap. Bila masuk ke portal evidence penskoran dan sebagainya, kita dah dapat tangkap mana kekuatan kelemahan sekolah dan apa kekuatan dan kelemahan pelaksanaan sekolah semasa pandemik dan juga mungkin pada yang sebelum inilah, pada 2019. Itu antara yang tersirat lah, yang kita harapkan dalam pengisian portal itu. Okey, yang pentingnya untuk tahun ini, kita dah jelaskan pihak sekolah hanya perlu mengisi yang fasa 3 saja, yang ditutup pada 15 November itu. Jadi kita boleh bermain lagi. Kalau tuan-tuan nak main pada hard copy offline, boleh bermain lagi dalam penskoran itu dalam tempoh 3 bulan lah lebih kurang. Sementara menunggu 15 November itu. Tepat jam 12 malam kita tutup portal lah. Seperti biasa. Untuk PDPC, untuk PDP itu, kita sediakan 3 pilihan. Jadi tapak yang baru yang ada dalam portal nanti tuan-tuan boleh download lah. Itu khusus untuk tapak PDPR online. Kalau yang semasa, yang bersemuka pun, saya ingat pada tahun lepas pun tuan-tuan masih ada lagi tapak. Itu masih lagi boleh dipakai lah. Jika sesuai bila tuan-tuan melaksanakan PDPC itu, pencerapan itu secara bersemuka. Tuan-tuan juga boleh mengisi pada penskoran standard 4 itu berdasarkan, kalau bukan semasa lah, yang sebelum-sebelum ini pun boleh. Itu kelonggaran yang dibagilah. Dan asas dia pada kita bincangkan dulu, asas dia kita ambil yang terbaik. Kan kadang-kadang kita masuk tu secara spontan, jadi ambillah mana yang tuan-tuan fikir terbaik pada guru itu dan masukkan dalam penskoran standard 4 itu. Secara bersemuka boleh, yang PDPR online boleh, yang sudah berlaku pun boleh. Tak ada masalah. Saya masih bercerita tentang surat siaran lagi tuan-tuan. Jadi antara itu yang diingatkan oleh pihak kementerian lah, dalam surat siaran itu, penting saya nak cakap beginilah. Seboleh-bolehnya perkara 2 tu, kementerian minta tuan-tuan PGB mengisi, tak kisahlah menggunakan jawatan kuasa, setiausaha SKPM, guru data dan sebagainya lagi. Harapan dia dalam perkara 2 diminta tuan-tuan mengisi berdasarkan keadaan dan kemampuan yang sebenar. Macam yang boleh cakap tadi lah. Dan pelaksanaan yang dapat dilaksanakan pada tahun semasa itu. Kalau 2021, pada 2021 inilah. Apa cabaran, apa kekangan tuan-tuan tu, tuan-tuan nyatakanlah sejelas mungkin dan sebenar mungkin. Jadi kita tak maulah keadaan seperti yang boleh sebut tadi. Saya pernah bentanglah dalam program bersama PPD, data-data yang sebenarnya yang kita kutip daripada portal. Kadang-kadang saya kelompokkan ada 3 tu. Ada sekolah
yang penskoran ataupun tahap pengurusan pada skor SKPM tu korelasi dia sangat cantik antara pelaksanaan pengurusan dengan juga pencapaian murid. Ada beza dia yang Mulia cakap tadi, ada yang beza dia sehingga sampai 40%. Maksud dia pada pengurusan mungkin penskoran dia sehingga 90 lebih peratus. Tapi pada pencapaian muridnya hanya sekadar dalam 40 lebih peratus sajalah. Sensitif untuk saya tajukkan, tapi adalah saya sediakanlah dalam paparan kalau mendesak. Saya ingat YM pun tahu tu sebab saya dah bentang pada dia. Okey, saya pecahkan pada sekolah menengah dan juga sekolah rendah tu. Jadi dua-dua keadaan tu kelihatan trend dia lebih kurang sama. Jadi mohon sangat-sangatlah tonton baca surat siaran tu dan cubalah mengisi skor nanti berdasarkan pengurusan sekolah yang sebenar. Jadi itu yang pertama lah tuan-tuan ya, berkaitan surat siaran. Yang keduanya, semasa saya ingat tuan-tuan pun maklum, banyak kami terima cadangan, respon dan sebagainya lagi supaya instrumen SKPM ini ditambah baik. Contohnya katakanlah pada paparan itu. Sekarang kalau pada buku SKPM mana yang masih ada lah ya, tapi saya yakin setiap sekolah sudah dibekalkan. Kami sedang berusaha bekerjasama sebenarnya dengan setiap PPD melaksanakan program sinergi lah berkaitan dengan SKPM bentuk ataupun paparan yang baru. Saya tak boleh bagi yang terperinci lah, cuma bersedia sebab pada sedekat mungkin pada bulan September, bulan Oktober ini kami ada 3 lagi program yang melibatkan sekolah-sekolah di setiap daerah. Kami panggil program itu sinergi. Pada fasa 1 kami dah jalankan. Di PPD Tampin pun kami dah pergi. Kami maklumkan macam mana kita nak bagi maklumat ni supaya sampai kepada seluruh sekolah di negara kita. Dan setiap PPD kami pergi. Tampin kita pergi awal bulan 4 kalau tak silap. Dan kita dah fahamkanlah macam mana program itu akan berjalan. 3 fasa tertangguh. Dan 3 fasa tertangguh tu melibatkan tuan-tuan pengetua dan guru besar di semua daerah lah. Jadi antara lain kami sudah bersedia dengan respon dan cadangan tuan-tuan tu bagaimana instrumen SKPM itu akan lebih mudah dipaham, akan lebih mudah digunakan. Sebagai contoh katakan kalau dulu paparan kita itu tahap tindakan, tahap kualiti itu kiri dan kanan kan. Kalau ni saya yakin semua pernah lah, bukan kata pernah, mungkin dah ada sebahagian yang hadam buku SKPM yang warna merah itu. Kalau dulu tahap tindakan, tahap kualiti itu dia berada kiri dan kanan. Untuk semasa, hasil cadangan tuan-tuan jugalah, kami dah letakkan dia secara melintang, terus ke bawah, sekali dengan skor. Yang mulia boleh saya present ke? Boleh tuan, boleh present. Saya nak tunjuklah, katakan tak sampai pula ya betul, tuan present itu, tuan boleh buat link file lah, link apa ni? Share screen. Okay, boleh nampak tak? YM? Saya boleh kalau tengok dapat tunjukkan satu pun cukup lah supaya rakan-rakan PGB lebih bersedia lah. Boleh sampaikan maklumat tu ke sekolah. Tak apa tuan, kalau tuan tak dapat, saya ada backup file tu, saya boleh present kan nanti. Nanti tuan boleh itulah. Dia dalam yang PDF tu kan? PowerPoint ke PDF? Yang PDF tu. Boleh. Nanti kalau tak dapat, kalau saya boleh tunjuk satu pun jadilah. Kan? Boleh saya share daripada saya tuan?
Kalau boleh tunjuk satu je. Satu pun cukup lah. Ya. Okey, sekejap ya. Yang dalam sinergi tu. Tu dah. Betul tuan ya. Okey, alright. Jadi tuan-tuan, rakan-rakan lah, termasuk rakan-rakan saya di Selangor dan juga rakan Nazil lah. Kalau kita tengok dalam paparan itu, kalau dulu tahap tindakan, tahap kualiti itu kiri kanan kan. Sekarang penskoran itu berada di atas terus ke bawah secara melintang. Jadi pernyataan rubrik itu berada di bawah. Skor 1, 2, 3 lah tu. Jadi keterangan tu semuanya berada di bawah. Dia lebih senang lah ataupun lebih mudah kepada rakan-rakan nanti untuk terus meletakkan skor tanpa merujuk fokus lah, lebih fokus. Dapat ya? Saya rasa kan tuan kan, salah satu yang ini dapat menyelesaikan masalah kekeliruan ni. Sebab sebelum ni, saya menyampuk dah sini tuan ya. Tak apa, cantik tu. Saya suka begini sebenarnya. Sebabnya kadang-kadang sebab dia dulu dia bersebelah-sebelah kan. Jadi seolah-olah kita baca ataupun semasa mengisi itu pair kita adalah dengan sebelah. Kan dia ada tahap tindakan dan tahap kualiti itu kan, ada 4, ada 3 dan sebagainya penskoran itu. Jadi banyaklah, mungkin kita kat tampil ni kita rasa yang tu tak berlaku lah. Tapi pengalaman saya bila berada dalam grup-grup SKPMG 2 peringkat kebangsaan, mereka melihat bahawa cara membaca tu memang salah. Sebab dia pairkan antara nombor 1 di dalam TT, dia pairkan dengan nombor 1 dalam TK tahap kualiti. Nombor 2 dalam tahap tindakan, dia pairkan dengan nombor 2 dalam tahap kualiti. Jadi yang itu yang banyak cara dia baca. Jadi bila Jimat Nazir paparkan ini dalam taklimat masa di PPD, saya rasa ini dapat menyelesaikan masalah lah ni ya. Mungkin peringkat awal lah kita jelaskan je, tapi dia akan mengelakkan berlakunya kekeliruan yang berlaku yang banyak berlaku sebelum ini tuan. Okey, terima kasih tuan. Okey, terima kasih YM. Dia sangat mencerahkan lagi lah. Ini sebenarnya kali pertama kami bersama membincangkan, tapi belum boleh rilis lagi sebab dia belum disahkan oleh Ibu Pejabat. Namun inilah yang mungkin akan tuan-tuan dapat nanti pada tahun 2022 dalam bentuk yang sebegini. Portal itu tidak lagi diuruskan oleh NKRA, sebaliknya BPM, bahagian pengurusan maklumat. Bahagian pengurusan maklumat, kementerian akan ambil alih keseluruhan data-data kita yang berkaitan dengan SKPM ini. Ini pendalaan awal lah. Cuma nanti sebenarnya saya nak maklumkan, dalam 3 fasa program sinergi itu, tuan-tuan akan dipanggil lah. Dalam kita panggil, yang pertamanya, bimbingan mengisi skor menggunakan paparan yang baru. Tuan-tuan PGB ya. Jadi tuan-tuan nanti seboleh-bolehnya tuan-tuan yang hadir sendirilah. Bila dipanggil oleh pihak PPD, terutama PPD Tampin. Dalam program ini, kita mungkin ambil 1/3 saja daripada pengetua Guru Besar Daerah Tampin terlebih dahulu. Yang fasa kedua Jadi kita hadamkan proses ini pada fasa 2 ini kepada 1/3 PGB di Tampin. Untuk fasa yang keempat kita panggil lagi. Yang kita panggil dalam program replikasi. Kalau fasa 2 tadi berkaitan dengan tapak dan penskoran paparan baru. Dalam program replikasi ini kita minta tolong kepada pengetua Guru Besar yang 1/3 yang dipanggil awal tadi untuk bantu 2/3 lagi daripada rakan-rakan di PPD Tampin itu. Maksudnya rakan-rakan pengetua Guru Besar PPD Tampin. Jadi di samping itu pihak penaziran dan juga PPD akan bersama-sama dengan tuan-tuan dalam program replikasi itu kita panggil. Program replikasi. Itu fasa yang ketiga lah. Kita tertangguh tu hari disebabkan PKP inilah. YM ya? Ya, betul. Dan sudah ada hin-hin kita akan jalankan. Cuma kita masih sangkut disebabkan seboleh-bolehnya kami nak bersemuka. Nanti sebagi rasional dia lah. Dan akhirnya nanti setelah selesai program replikasi itu, kita ada program bimbingan berfokus YM ya. Jadi itu kita berharap
dalam menjelang bulan-bulan November itu, kalau PBD Tampin keseluruhan PGB sudah didedahkan. Jadi dia menterjemahlah kalau pihak penaziran, pihak PBD bergerak serentak. Jadi keseluruhan pada bulan November itu PGB di seluruh negara sudah ditatarkan dengan bentuk paparan dan tapak serta penskoran yang baru yang lebih mudah seperti yang YM sebutkan tadilah. Ya, itu dua antara perkara awal yang saya ingat daripada pihak Jemaah Nazir Negeri Sembilan nak maklumkan kepada PBD Tampin dulu lah, rakan-rakan PGB terutamanya. Ya. Satu dari tentang surat siaran, saya yakin kita boleh selesaikan sebelum 15 November. Kemudian saya yakin juga sebelum 15 November tu kita boleh selesaikan program sinergi ini untuk kita laksanakan paparan baru pada 2022 SKPMG G2 ini. Ya. Okey, sabar sikit tuan. Ada rakan-rakan yang nak respon? Rakan-rakan PGB. Kita di peringkat PPD Tampin selesai dapat taklimat daripada Jemaah Nazir tempoh hari. Kita diberi taklimat saya rasa 3 bulan yang lepas. Jadi dalam memilih sekolah yang kita katakan sekolah yang dimasukkan daripada 1/3 itu, kita sebenarnya di Tampin ada juga dah cadangannya tuan-tuan ya. Sebab kita ni tak banyak. Keseluruhan kita ada 51 buah sekolah. Jadi mungkin kita akan cuba jadikan semua 51 buah sekolah ini sebagai satu sekolah yang kita kata keseluruhan macam pilot project itulah. Jadi itu dan cadangannya. Cuma saya masih buat sekali lah ya. Kami kita buat sekali lah. Kami tak banyak sekolah. Kita tak banyak tuan sekolah kan 51. Jadi kalau boleh cater untuk 51 buah sekolah ni insyaAllah. Tapi rasanya kalau sekolah pun berminat berada dalam kelompok ni sebab kita akan dapat maklumat secara langsungnya tuan daripada owner, pada token besar dia tu ya. Berbanding nanti kalau mungkin dah melalui upaya yang kali kedua mungkin dia tak sama lagi kan maklumat. Bukan tak sama lah. Tapi tidak seperti yang didapat maklumat itu daripada nasab dia yang pertama tu kan. Dia bila dah turun tu mungkin dia kurang sikit ya. Jadi insyaAllah kita sedang memikirkan tu. Kita sedang plan untuk tujuan itu ya. Okey, itulah sikit tuan ya. Buat peringkat awal ni kita setujulah sebab di Tampin 60 sekolah, 52 sekolah. 51 tuan. 51 sekolah kan. Dan kalau boleh ada tempat yang sesuai di mana kita boleh akses pada setiap PGB tu tanpa dakwa-dakwi, maknanya maklumat yang terkini tu dah sampai lah. Ya. Begitu Pak M ya, dan rakan-rakan PGB lah. Jadi saya ingat dua perkara penting tu kalau tak ada persoalannya selesailah yang awal yang perlu saya sampaikan pada tuan-tuan. Yang mungkin pada rakan-rakan penyelaras SKPM di JN Negeri Sembilan ni kita boleh sebarkan jugalah di PPD wilayah. Terima kasih pada YM lah atas idea ini. Dan kalau ikut pemikiran awal tu saya berfikir untuk pengisian portal ni tak perlu kita nak ulang-ulang dah sebab dia dah proses bertahun-tahun kita buat kan. Tapi rupanya masih lagi penting juga lah. Ada rakan-rakan yang masih bertanya tentang tapak dan sebagainya lagi. Sambil tu kita lupa YM, pada tapak PDPC tu tuan-tuan, ada yang bertanya kan kenapa diwarnakan kuning, kenapa dihitamkan tu ya. Okey, nanti kita sampaikan. Rakan-rakan guru tanya, YM pun dah sedia maklum, boleh rujuk pada YM lah. Tapi buat masa ni kita katakan kalau yang ambil PDPR tu, tapak kuning tu kita rasakan warna kuning pada PD standard 4 tapak Excel itu sukar untuk dicapai. Jadi kalau tuan-tuan letak skor 3 pun sudah capai 100 patut. Itu maksud dia lah. Kemudian yang hitam tu saya ingat ada satu saya lah pada melihat susun atur murid itu. Memang pada PDPR ini tak boleh kita nak susun lah. Jadi kita hitamkan blok terus. Tapi kalau tuan-tuan memilih untuk mengisi PDPC yang bersemuka tu, itu semua guna tapak yang lama tu lah. Tapak yang lama tu itu tidak kita hitamkan. Maksudnya pada proses bersemuka itu. Jadi itu sikit tambahan lah tentang kalau ada tanda tanya berkaitan dengan portal kenapa yang lama begini, yang baru begini. Dan kesulitan yang awal itu hari juga YM ya.
Ada sebahagian yang mungkin tuan-tuan dapat juga tapak viral tu. Ada yang kita dah link kan dengan proses-proses pemeriksaan yang lain. Contohnya kami kalau kata sibuk tadi, untuk makluman juga kami bergelut juga dengan pemeriksaan mata pelajaran sebenarnya. YM ya, rakan-rakan PGB jangan terkejutlah. Kami dah bermula sebenarnya pemeriksaan mata pelajaran, dah ada sekolah-sekolah yang kita akan masuk secara online jugalah. Jadi proses dia sama, kita akan mulakan dengan pembukaan, kita memeriksa panitia, kita masuk pencerapan guru, 2 guru untuk satu sekolah. Dan kita juga akan buat rumusan, kita minta pengetua guru besar masuk sekali dalam meet itu dan kita berbincang apa sebenarnya kita dapat dalam pemeriksaan itu. Di samping tu juga, selain itu kita juga buat tinjauan biasa, termasuk juga tu hari lah yang viral tu berkaitan vaksin dan sebagainya lagi lah. Okey tuan-tuan, kalau berkaitan dengan maklumat yang terkini tu tak ada persoalan, boleh kita masuk sikit lah YM tentang apa yang kita katakan membudayakan tadi lah. Okey. Jadi tuan-tuan bukan nak mengajar juga ni. Yang berhadapan dengan saya ni bekas-bekas pengetua, YMC pengetua yang stesen akhir dia di Dangi. Rakan-rakan ni ada yang pengetua Cemerlang, ada yang guru besar Cemerlang kan, ada grade, ada mungkin di Tampin grade khas pun ada kan. Macam kami ni hanya mengurus tapak SKPM tu, melihat pengurusan sekolah dan berkongsi dengan pengetua-pengetua yang menyumbang, guru-guru Cemerlang yang menyumbang dalam proses kita membina satu instrumen untuk jadi satu sistem panduan dalam mengurus sekolah sehinggalah terhasilnya SKPM itu. Standard kualiti pendidikan negara yang sudah kita bentangkan di Thailand, di Singapura dan di Brunei kalau tak silap, dan ada negara luar yang datang. Datang ke ibu pejabat dan antara benda yang kita kongsikan adalah ini, SKPM G ini. Jadi sudah ada pengiktirafan sebenarnya dan kita tak perlu nak khawatir lagi lah. Maknanya keberkesanan ni dalam proses mengurus itu kita antara yang terbaik sebenarnya. Jadi tuan-tuan, mengulang proses pengurusan sekolah ni dia berulang-ulang kan. Kalau tak keterlaluan saya kata kalau bulan 11, bulan 12 ni kita dah mula nak buat analisis SWOT. Analisis SWOT ni melibatkan keseluruhan program sekolah, pencapaian sekolah, analisis sekolah kan. Jadi semua jawatan kuasa di bawah jagaan tuan-tuan, pengetua guru besar ni, kita minta carilah kekuatan kelemahan pada tahun semasa kan. Bukan lagi pancang strategik yang 3 tahun 5 tahun tu. Setelah itu tuan-tuan, kita mulakan mungkin dengan mesyuarat pengurusan, mesyuarat guru, disambut oleh mesyuarat kurikulum, mesyuarat HEM, mesyuarat bidang, mesyuarat co-curriculum, mesyuarat panitia, mesyuarat sukan jawatan kuasanya. Dan sampailah mungkin bulan 2, kalau lewat pun bulan 3 lah. Mesyuarat awal itu sudah berlaku untuk merancang mengurus sekolah sepanjang tahun. Contohnya bulan 12 ini mengurus untuk tahun 2022. Jadi daripada analisis SWOT itu, bila mesyuarat pengurusan, mesyuarat kurikulum, mesyuarat kewangan dan sebagainya, kelemahan kekuatan itu kita tambah baik untuk 2022. Dan semua itu bila tuan-tuan bermesyuarat, dia berpunca mungkin daripada pengamatan, daripada buku catatan tuan-tuan PGB, daripada hasil tuan-tuan ambil gambar, tuan-tuan ambil video dalam proses meronda kawasan sekolah, dalam proses tuan-tuan bertemu bual kan, 3 kata Tuan Haji Alias tadi, sebagai peneraju, pendorong dan pembimbing itu. Dia menjelaskan banyak dalam 3 standard itu nanti. Pada pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, pengurusan HEM, pengurusan co-curriculum dan juga standard 4. Jadi kita bukan bos kan, kita leader kata orang. Kalau kita bos,
Banyak kita diktatornya di situ. Jadi yang saya maksudkan, proses yang berulang-ulang tadi, dengan buku catatan tuan-tuan, handphone bijak tuan-tuan tu, rekod-rekod seperti itu, sebenarnya kita boleh masukkan dalam pengurusan penskoran catatan SKPM G2. Jadi kalau itu yang saya kata tadi, kalau ni saya bukan nak mengajar tuan-tuan lah. Jadi proses itu sentiasa ditambah baik berdasarkan analisis SWOT semasa. Jadi daripada situ, yang tersembunyinya juga, dalam arahan awal-awal dulu, 3-4 tahun lepas, kita minta pada tuan-tuan PGB supaya tubuhkan jawatan kuasa kan. Jawatan kuasa SKPM peringkat sekolah. Kita ada satu tim di mana kita demokrasikan SKPM ini. Jadi bila kita demokrasikan SKPM ini, maksud dia kita serahkan instrumen itu keseluruhannya kepada sekolah dan pihak sekolah agih-agihkan kepada semua guru. Kepada semua guru. Berdasarkan jawatan kuasa tadi, supaya semua guru sedar sekolah itu bukan sahaja diurus oleh tuan pengetua dan guru besar. Sebaliknya, yang tersembunyinya, rakan-rakan guru juga menyumbang dalam proses mengurus sekolah. Itu yang tersembunyinya lah. Jadi di situlah timbulnya tuan-tuan kita galakkan buat edaran PPS tu kan, Pasukan Pelaksana Standard. Jadi Pasukan Pelaksana Standard tu mengurus standard masing-masing berdasar ceraian-ceraian yang tuan-tuan sediakan, sama ada dalam hard copy ataupun dalam soft copy lah. Jadi secara tidak langsung juga yang tersembunyinya dalam SKPM ini, tuan-tuan saya tidak langsung sudah mendidik rakan-rakan guru, tak kira lah yang senior ataupun yang junior ini, supaya selain daripada membantu mengurus sekolah, kita melatih dia supaya dia bertanggungjawab pada masa akan datang juga, insyaAllah akan jadi seorang pemimpin institusi pendidikan, pemimpin sekolah. Dan mungkin dengan pengalaman juga, kalau ni ada rezeki, dia boleh pergi ke PPD ataupun bahagian-bahagian lain di mana ilmu mengurus sekolah tu sudah ada dan standard di semua tempat, di semua kawasan, tak kira sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah pedalaman, sekolah asli, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama dan sebagainya lagi. Jadi bila kita bertemu di luar, bermesyuarat, berforum, kita menggunakan bahasa yang sama dalam pengurusan sekolah, itu berdasarkan rubrik, tahap kualiti, tahap tindakan yang ada dalam SKPM G2 itu. Jadi itu yang saya maksudkan dalam proses itu, bila semua tahu, berulang-ulang, jadi tahun-tahun yang akan datang, tuan-tuan PGB juga hanya perlu menambah baik saja apa yang sudah dibuat pada tahun semasa. Jadi serba sikitlah dalam proses pengurusan sekolah itu, dan akhirnya kerja buat tuan-tuan itu, tuan-tuan perlu rekod. Tuan-tuan biasanya dah jadi budaya juga akan dokumentasi lah. Dan mungkin kalau tak keterlaluan saya katakan, kalau dulu SKPM ini kita dah ke depan. Kita terima sama ada dalam bentuk digital, soft copy ataupun hard copy. Sama ada dalam bentuk file, bentuk buku dan sebagainya lagi itu. Dan untuk yang tahun lepas dan kini tu kita tekankan. Kalau evidence, tuan-tuan dinyatakan dalam bentuk foto, dalam bentuk screenshot, dalam bentuk telegram, dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk apa yang kita kata digitalize pun kita terima, tak ada masalah. Dan takdirnya, bila berlaku pandemik ini, saya ingat SKPM ni dah membuktikan bahawa kita masih lagi relevan dan akan terus kita baja, akan terus kita murnikan lah, supaya dia bertambah mantap dan boleh dijadikan bahan yang betul-betul kukuh di peringkat sekolah, rendah, menengah dan juga di kementerian. Cuma tuan, saya share sikit lah. Sebenarnya ditampin, saya rasa ditampin hampir semua sekolah, ataupun kalau tidak semua sekolah lah, saya rasa hampir semua sekolah. Dalam digital, dalam evidence ni, sekolah mempunyai
tapak sendiri ataupun sistem sendiri, yang mana seolah-olah bertindak seperti dashboard lah. Ya, kalau kita tengok dalam standard 1 katakan berkaitan dengan PGB menyediakan analysis SWOT, slow analysis yang lain yang berkaitan. Sekolah semua yang setahu saya setakat ini, ya, hampir semua ataupun semua mempunyai sistem penyimpanan evidence secara dashboard. Jadi kalau kita klik aja berkaitan dengan evidennya, akan keluarlah evidennya, tuan, ya. Yang ini idea ni kita dah mula bawa dalam Biara Tampin sejak surat Nazir pada 2 tahun lepas menggalakkan eviden disimpan dalam bentuk digital. Jadi kita di Tampin menyambut cabaran itu atau menyambut apa yang disampaikan oleh Jemaah Nazir waktu itu, dan saya tengok makin tahun makin mantap. Ya, pada tahun ini saya tengok, tahun lepas saya tengok bilangan sekolah yang menggunakan kaedah penyimpanan itu sangat banyak ataupun hampir semualah. Jadi maknanya kalau kita nak tengok aja eviden tu, klik aja eviden tu, akan keluarlah eviden ni telah disimpan dalam bentuk seperti dashboard yang saya kata tadi. Itu je, tuan. Terima kasih. Okay, terima kasih YM. Jadi tuan-tuan, kalau itu antara benda yang kita kena hargai lah. Okay? Kalau usaha PPD, usaha rakan-rakan membina dashboard tu lebih mudah. Kalau kita kongsi, klik saja dah keluar kan. Itu lagi cantik lah masuk dari situ. Jadi saya balik pada tadi, bila proses yang kita kata berulang-ulang tu, jadi tonton PGB lah. Saya ingat dalam proses pula bila merujuk balik SKPM ini, setelah diurus sekolah itu, kita kena mengisi kan. Kalau dalam SKPM arahan dia 3 pasal. Pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga. Yang kita ambil hanya pasal 3 je. Maknanya tuan-tuan ada peluang bermain pada pasal 1, pasal 2 tu. Ada yang kita galakkan guru mengisi sendiri pun ada pada pasal 2 tu kan. Jadi maksud itu, logiknya pengurusan sekolah ni akan bertambah baik lah. Kita ambil yang final tu, yang mantap pada pasal 3. Jadi sekolah lebih bersedia memperbaiki proses pengurusan semasa. Cuma 2 tahun ini kita tersangkut-sangkut sikit sebab C19 inilah. Itu sebab dalam surat siaran tu kita katakan supaya sekolah mengisi tu secara lebih realistik lah. Jadi bila 3 pasal ini, kalau dah diurus sekolah, dah dilaksanakan, tadi peringkat perancangan kan, jadi bila pelaksanaan berlaku, ada yang sangkut, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, dan sebagainya lagi itu. Kalau nak pastikan cantiknya, kita minta, dan kalau biasa saya bertemu dengan sekolah, saya cadangkan supaya pihak sekolah bentang. Kalau boleh bentang pada pasal 2 ataupun pasal 3 tu. Atau kalau pasal 3 tu, sebelum kita nak klik hantar itu, sebulan ataupun 2 minggu sebelum, bentang di peringkat sekolah. Kalau tuan pengetuanya sibuk dan lain tu, minta GPK 1-nya bentangkan. Sebelum dimutamatkan, dihantar ke dalam portal. Jadi maksud saya di situ, proses pengurusan sekolah yang berulang-ulang tadi sudah direkodkan, dimasukkan pula ke dalam portal. Ada mungkin guru-guru yang kita kata demokrasi, dia hanya tahu bahagian dia saja. Even kadang-kadang pencerapan itu, penskoran pun dia tak tahu kan, sama ada baik, cemerlang ataupun sederhana. Jadi kalau ambil masa sebulan sebelum bulan 15 November tu, tonton bentang di peringkat sekolah, tonton pengetua guru besarnya. Jadi dibentang secara benar, ada kemungkinan respon daripada rakan-rakan guru atau mungkin daripada tuan PGB sendirilah. Kalau pada standard 1 tu kan, standard 1 tu kita log, macam yang YM kata tadi, kita log peneraju itu tak boleh mengisi skor tu untuk dia sendiri. Kita bagi kepada pasukan pelaksana standard yang lain, GPK G4 lah kita panggil, GPK 1, GPK HAM ataupun GPK Koko ataupun seorang 2 ketua bidang lah. Di setakat ni YM tak ada yang jawab masa kita panggil GPK 1 tadi. Macam yang YM katalah, kita nak cari korelasi tu. Jadi kalau tuan-tuan berfikir macam saya berfikir, kita lebih terbuka, jadi kita akan dapat penskoran standard 1 itu lebih cantik lah. Mana
guru-guru di bawah jagaan seliaan tuan-tuan, bersuara dan bagi tahu secara ikhlas apa yang kurang, apa yang lebih dan sebagainya lagi. Itu sebab penskoran itu jadi begitu. Jadi rasionalnya bila tuan-tuan bentangkan sebelum dihantar dalam portal, jadi tuan-tuan sempat baiki lagi. Dan kadang-kadang ada yang pasukan pelaksana standard itu mengisi penskoran itu tidak tepat seperti yang kita dah buat dalam mengurus sekolah. Sebagai contoh lah, katakan tuan-tuan PGB, tuan-tuan PGB saya yakin di Tampin ni bekerja, kadang-kadang ada yang tak rekod pun kita buat juga. Contohnya katakan dalam proses pemantauan ataupun dalam proses meronda sekolah. Meronda mungkin setiap pagi buat kan, tapi yang kurangnya tak ada catatan contohnya. Merekodkan dengan mengambil saya kata tadi video, mengambil gambar, tengok longkang pecah dan sebagainya. Tapi tak ada catatan tuan-tuan membuat kerja tuan-tuan sebagai seorang peneraju, pendorong dan pembimbing tu. Kadang-kadang secara direct message kan, tuan-tuan berhubung dengan guru-guru yang mungkin tuan-tuan buat bimbingan secara personal. Tapi tak ada record. Tapi bila dinilai oleh rakan-rakan pasukan pelaksana standard dalam kalangan G4 tadi, maklumat itu tidak ada pada dia orang. Jadi masa membentang tu, kalau tak terbuka pun secara personal, tuan-tuan PGB boleh defensif pada penskoran yang tuan-tuan rasa tak sesuai untuk tuan-tuan. Jadi boleh up balik lah sebelum dihantar terus kepada portal. Jadi pada standard 1 tu selalu jadi apa kita kata, jadi perhatian lah, sebab biasanya standard 1 ni tinggi-tinggi. 96 ke atas, standard pengurusan tu. Ada respon tak tuan-tuan? Kalau tak ada respon, tuan-tuan membenarkan saya cakap saya ni. Kalau salah tu minta maaf lah. Cikgu Amai, rakan lama ni. Respon lah. Apa khabar Cikgu Amai? Baik tuan. Okay. Saya nak respon lah standard 1 ni kan. Kalau tuan kata begitu lah kan. Apa cadangan tuan skor yang sesuai untuk standard 1 tu? 80? 60? 70? Sebab penilaian ni adalah penilaian sendiri kan. Ya betul. Saya tak mempertikaikan penskoran tu Cikgu Amai. Kadang-kadang yang menilai tu, yang saya sebut tadi dalam proses memastikan keberkesanan penskoran itu kan, kadang-kadang kita nampak tak realistik pada umumnya lah. Yang mengisi itu, macam yang Mulia kata tadi, yang kita tetapkan yang mengisi untuk standard 1 itu pada G4. Sama ada GPK 1, GPK HEM ataupun GPK Koko dah lah. Kadang-kadang ada juga yang terbuku. Itu yang maksud saya, yang terbuku tu tak diluahkan. Jadi bila keadaan tu berlaku, perasaan tak berapa cantik pada penskoran itu tak didamaikan maksudnya di situ. Jadi automatik dia akan jadi 3-4 dan kebanyakannya 4 lah. Pada 4 itu. Kadang-kadang apa maksud perasaan terbuku tu? Ada macam mana maksud perasaan terbuku tu? Di kalangan maksudnya ataupun di kalangan ketua? Bukan kalangan ketua tu. Itu maksudnya pada PPS lah, pada pasukan pelaksana standard lah. Okey, saya mencelah sikit yang sini. Silakan Yang Mulia. Okey, sebenarnya kan kita tidak dapat mengatakan bahawa standard untuk pengisian markah pengetua guru besar ini 80, 90. Kita tak dapat katakan macam tu. Tetapi bagi saya, kementerian dia tidak melihat pada number yang itu. Tetapi dalam pembentangan, contohnya dialog prestasi peringkat kebangsaan yang dibentangkan, dia melihat pada kolerasi antara standard tersebut. Contoh macam ni, kalau kita tengok dalam standard 1 lah kan, 1.1.1 tu kan, pengetua guru besar dia kata apa, membuat analisis SWOT stroke analisis lain yang berkaitan. Okey, dalam tu
di hujungnya tu pula dalam penerangan tu dia kata SWOT analysis tu atau analisis yang kita buat tu tak kira lah sound saya tak berapa cantik. Ishikawa, kita nak buat Saya Ishikawa. mula ya. Hello? Sekejap Okey, nak buat Ishikawa ke nak buat whatever sekalipun, tetapi dia mesti meliputi tiga aspek tu dia kata. Kurikulum, co-kurikulum, sasiah kena ada. Jadi kewajaran letak markah bukan sebabkan oleh faktor lain, tapi dia tengok dalam tu ada tak, mengikut tak apa yang ditentukan dalam tahap kualiti itu. Kalau ada, okey kita bagi 4. Kalau tak ada dengan syarat-syarat yang tertentu juga, dia akan bagi 3, 2, 1 dan sebagainya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan wajaran markah tu tadi. Tidak ada satu standard untuk pengetua. Cuma kadang-kadang dimaksudkan oleh Tuan Jemaah Nazir tadi, bagaimana kita melihat data-data itu dia wujud seolah unconsistency, tidak konsisten. Kita ambil satu contoh lah, 1.1.5. Pengetua guru besar menerajui dalam aktiviti pencerapan dalam meningkatkan PDPC. Okey, biasanya normally memang kita memang biasa tengok data untuk pengetua. Memang markahnya normally memang 96 ke atas. 96 tu dia biasanya rendah dah tu. Biasa 99, 100 pun ada. Tetapi kita akan tengok pula yang mana berkaitan dengan itu. Okey, contohnya apa? Dalam 1.1.5 tadi berkaitan dengan pencerapan. Kita tengok juga dalam 3.1.2 berkaitan dengan itu juga dalam pengurusan panitia. Dan kita tengok juga dalam markah waktu pencerapan standard 4. Sebab apa yang berlaku? Dia tinggi dekat standard 1. Tapi kat standard 4 dia yang tadi mula-mula dalam markah untuk 1.1.5 markahnya 96, tetapi yang dia kata apa maksud 96 tu? Maksudnya telah merancang, telah melaksanakan, buat intervensi, kita dah dapat buat. Tetapi bila endingnya ataupun kita kata outputnya, standard 4 tu adalah outputnya. Bila dalam standard 4 outputnya, markah dah tinggal 84. Okey, contoh saya ada kutip data kan, tuan-tuan tahu kan kita kutip data untuk bulan sesi separuh penggal pertama tahun ni. Okey, saya tengok data untuk pencerapan lebih kurang 82. Jadi 82. Jadi kalau kita tengok balik dengan markah standard 1.1.5 dia tinggi tu kat situ. Itu maksudnya yang kita kata tidak konsisten, tidak konsisten antara dapatan itu. Sebab dalam SKPM ini datanya mempunyai hubung kait. Contohlah saya bagi satu contoh. Story tuan ni saya ambil masa sikit. Contoh yang paling jelas kita dapat trap. Bukanlah nak trap, bukan nak jerat sebenarnya. Tetapi bagaimana sesuatu itu tidak konsisten. Kita kata tadi standard 5 kita tak tahu lagi kan sebab tak dapat. Tapi kita boleh dapat kalau untuk co-curriculum. Okey, kalau kita tengok 3.2. 3.2 berkaitan dengan pengurusan co-curriculum. Kita tengok 3.2.7 tersebut. Ya. Okey, markahnya berapa untuk pentaksiran co-curriculum? Dalam pentaksiran kurikulum, mulai daripada merancang sampai melaksanakan sampai intervensi, dia letak markah dia. Normally koko ni normally memang 95 lah. 95. Sebab tu tuan-tuan kalau ingat saya pernah bentangkan data bagaimana tidak kolerasinya data dalam markah dalam skor untuk pentaksiran kurikulum tu tadi dengan PJSK. Seolah-olah dia duduk dalam dua tempat yang tidak ada kaitan. Ya. Jadi bila keluarkan data tu tengok kita kata co-curriculum ni dah merancang, telah melaksanakan, membuat intervensi, okey dah buat. Tetapi ramai lagi yang dapat C. Sebab dalam co-curriculum tu pula dia lebih pergi pada detail lagi. Unit uniform katakan, ramai tahun lepas kita kat tampin isu dia apa? Apa isu kita kat tampin dalam pentaksiran tahun lepas dalam PJSK? Okey, isu kita adalah berkaitan dengan uniform, bukan sukan walaupun waktu pandemik ini. Jadi kita tengok balik dalam standard 3.2 tersebut, dalam pengurusan 3.2 tu berkaitan dengan uniform. Itu yang kita katakan tadi, data-data itu boleh kita tengok perkaitannya antara satu sama lain. Minta maaf tuan, saya pergi jauh sangat ke dalam ni tadi ya. Terima kasih. Terima kasih YM. Saya kan nak umum je sebab masa saya mungkin 1 jam je kan. Bahagian awak nanti ada pula. Cikgu Amai. Saya kan kalau jelas ya? Kalau kita nak petikkan apa penilaian daripada default kita ataupun oleh orang
kita punya guru tentang untuk standard 1 tu. Sebab benda tu agak subjektif. Okay, kalau dari segi korelasi kita setuju lah. Jadi seperti yang sebut tu, korelasi itu sangat penting lah. Jadi tugas pertama tu betul ni kita tengok lah. Tengok SKPM suara cikgu ramai tak berapa clear lah. Supaya benda ni tak berlaku berulang kita berusaha. Jadi pentua ataupun kita kena buat analisa lah. Jadi kembali analisa tu yang kena bagilah khusus macam ni. Jadi memang saya siap. Okay, insyaAllah. Speaker clear lah. Ramai betul-betul suara. Betul-betul. Saya pun tersangkut tadi YM. Tak apa. Dia bahagian yang YM respon tadi saya pun tak dapat juga. Dia tak kompatibel. Sebab apa tak tahu lain je. Dari jauh dia macam ni lah kan. Tak apa. Saya ingat mesej yang penting mesej kita sampai lah kan. Tak apa tuan. Saya sebenarnya tuan kan, saya sebenarnya saya sebenarnya rasa segan juga sebenarnya. Saya nak buat analisis tu. Tapi rasa macam mana nak kata macam pandai sangat lah kan. Tapi saya nampak tu kalau kita dapat tunjukkan correlate itu dengan elok kan, jadi cikgu-cikgu kita nampak dia tak buat sembarangan lah. Dia kata nanti pengetua dapat detect ni kenapa sini markah dia tinggi, 3.1 dia tinggi, 3.2 dia tinggi. Tapi co-curriculum dia tak menjadi. Tapi saya bila kebetulan Cikgu Amai dia cakap tadi, memang saya tengok data dia sebab dia PJSK dia antara yang terbaik lah dalam daerah Tampin. Saya tengok 3.2 tu dengan 5.2 dia tu memang correlate. Okey, kita tengok satu-satu segi perancangan, kemudian kita tengok penyadaran evidence dia tu. Saya rasa memanglah tak mustahil lah tu sebab dia mempunyai data yang maklumat yang konsisten. Dan yang kedua, insyaAllah saya akan buat satu bentuk khusus dalam bentuk yang paling mudah sekali. Memang kita sekarang ni kat Tampin buat pendekatan penggunaan pivot, iaitu untuk analisis data. Sebab kelemahan kita bila kita gunakan Excel biasa ni kita poning nak ingatkan formula. Yang ini tak payah formula, saya dah bawa dah dengan sekolah rendah. Yang itu atas permintaan sebenarnya tu. Guru-guru sekolah rendah SJKC dia ada minta 2-3 kali. Jadi saya rasa okey, atas permintaan kami buatlah. Dan dia dah menggunakan dah. Dalam di antara laporan pembentangan dia dah gunakan. Dia kata kalau saya nak cepat, dia dah dapat guna dengan cepat dah. Okay? Sebab itu memang sangat simple, tak memerlukan formula, hanya kemahiran kita pegang mouse saja. Lepas tu tariklah mouse ke bawah, mana kotak, dia akan keluarlah dalam bentuk graf sekalipun dia akan keluar. Okey, tuan, terima kasih. Terima kasih YM. Jadi maksud di situ hasil perbahasan yang kita nampak kan, kita kadang-kadang kita tak kuasai kesemua daripada instrumen SKPM itu dan kita tak gunakan SKPM itu dengan sehabis gunalah. Sampai dia rolai katakan. Kita setakat kita pengetahuan kita setakat mengisi skor ikut pemikiran kita kan. Sedangkan bila YM tambah tadi sebenarnya data itu, penskoran itu sebenarnya dia dah bercerita dah. Antara data tu boleh kita rangkum, tarik-tarik kaitkan, dia akan bercerita tentang satu pengurusan yang akhirnya akan menjadi mantap lah bila kita tambah baik. Saya masih di sini pada respon tadi kan. Jadi di situ saya melihat positifnya bila kita berbahas ni, akhirnya kita nampak kesannya bila diurus dengan betul, kita jiwai roh SKPM itu, akhirnya SKPM itu sangat bermakna pada tuan PGB. Pengetua besar dan juga kepada bahagian lah yang tersembunyinya kita nakkan data itu untuk melihat prestasi sekolah. Jadi akhirnya pada kementerian bila nak menurunkan kata program, aktiviti, bantuan, kita urus atau kita bagi kepada tempat yang betul. Berdasarkan data yang betul lah. Kadang-kadang contoh yang simple lah, kalau kita melihat pengisian skor SKPM tu, banyak yang dah cemerlang, jadi tak banyak sekolah yang perlu kita bantulah masuk di situ. Kalau kita pada realistiknya ada bahagian-bahagian yang banyak lompang itu yang kita nak tuju dan kementerian boleh meletakkan pegawai-pegawai dia menuju pada sekolah yang tertentu itu untuk kita bantu bimbing dan sebagainya lagi. Jadi saya tak langsung, kita juga tak berlaku ketirisan belanja kita bagilah pada bahagian-bahagian tertentu tu.
Jadi sedikit. Okey, saya tadi masih pada pembentangan kan. Jadi macam kalau kata cadangan saya dalam perbualan dengan rakan PGB masa klinik tu supaya dibentangkan sebulan ataupun paling lewat seminggu awal daripada pengisian portal 15 November itu, dan akhirnya kita dapatlah bagi PGB akan dapat idea-idea apa yang lebih mantap, apa sebenarnya yang berlaku di sekolah. Dan semasa pada pasal 1, pasal 2 itu, dalam proses kita mengurus tu, yang saya kata ada kekuatan, kelemahan pengurusan itu, perancangan, pelaksanaan dan sebagainya itu kita dapat tambah baik. Dan pada masa itu mungkin guru-guru hanya setakat mengisi dalam ikut pasukan pelaksana standard masing-masing tu. Tapi belum ada lagi yang mutamatnya. Yang mutamatnya bila contohnya katakan Tuan PGB sendiri yang merujuk kepada portal sekolah tentuan dan melihat apa yang rakan-rakan guru isi, pasukan pelaksana isi pada standard-standard tertentu yang dipertanggungjawabkan pada mereka tu. Dan boleh monitor lah sebab passwordnya ada pada tuan-tuan kan. Jadi di situ daripada jauh, walaupun dalam musim pandemik ini, tuan-tuan PGB boleh mengurus menyelia sekolah dengan lebih mudah. Secara talian pun boleh. Apa yang dilakukan oleh guru-guru, jangan berhentilah masuk di situ. Kalau panitia dia boleh nyatakan apa ladap yang dia buat, apa kekuatan kelemahan guru dia, macam mana PDPR itu dijalankan, dan sebagainya lagi lah. YM boleh dengar ke ni? Boleh dengar tuan. Saya tambah sikit lagi tuan tentang tu. Sebab apa saya ni saya tambah sikit lagi tuan tentang tu ya. Ada macam sangkut-sangkut ni. Saya rasa clear kot suara saya. Yang lain saya lah, video pun dah kaku. Tadi suara dia hilang. Okey, tuan saya tambah sikit. Okey, saya ada berbual lah dengan beberapa orang pengetua lah. Ya, sebab kita ni tak duduk sekolah dah kan. Jadi kadang-kadang hands-on dia tak nampak. Dia kata macam mana, dia kata SKPM ni dapat bantu dia. Satu ketika dia kata bila lantik seorang ketua panitia, dia feedback balik, dia tanya balik, kerja saya sebagai ketua panitia ni apa, dia kata. Tapi sebab pengetua ni dia dah tahu dah tentang SKPMG 2 ni, okey, dia kata cikgu rujuk pada standard SKPMG 2 dalam standard 3.1, situ ada berkaitan dengan pengurusan kurikulum. Jadi pengetua tak payah lagi dia kata saya tak payah lah, kata okey tengok file ni tak payah. Sebab dalam pengurusan kurikulum tu dia ada menyatakan tentang perkara-perkara apa yang perlu diuruskan. Misalnya dia kata apa? Merancang program. Okey, bila kata perancang program tu dia kata mana minimum syaratnya, mana laporannya, kan? Lepas tu dia kata melaksanakan program ada laporannya. Kemudian menilai keberkesanan program. Jadi dalam perancangan program tu lah dia kata dia banyak benda yang dia kena kembangkan lah. Tapi idea besar dia dah ada dah, dia kata kat situ. Okey, saya nampak juga tu apa yang dimaksudkan oleh pengetua tu tadi. Jadi dia kata bila dalam, yalah dia kata sebab grade, bila dia kata ketua bidang ni grade dah ada 52 kan. Jadi dia kata peringkat bukan lagi kita nak bagi detail dah. Kita bagi point dia, talking point tu, dia kata dia zoom lah kat situ, dia carilah maklumat. Tapi sekurang-kurangnya at least ada satu tempat yang boleh kita berhujah supaya nanti cikgu-cikgu kita yang kita lantik dalam tugasan berkaitan dengan tu tadi, dia tahu dah apa nak buat. Tak tercari-cari lagi. Okey. Itu sikit lah tuan, saya share dengan kawan-kawan lah yang daripada pengetua juga lah maklumat ni, bagaimana SKPMG 2 ini dia kata membantu dia dalam menguruskan terutama dalam guru-guru baru atau naik pada jawatan-jawatan yang baru. Terima kasih tu. YM punya slot berapa lama? Tak kat gempek dah ni. Tak dengar tu YM. Buka mic. Dia rakan-rakan PGB Okey, saya tuan, saya tak lama, sekejap je sebab pengetua rosa dah muat dengar saya cakap dah. Ustaz selalu dengar. Okey. Saya jujurnya lah untuk proses SKPM ni sebenarnya dah kita ulang-ulang kan tahun-tahun. Dia tak perlu panjang dah. Kalau boleh kita berbahas, berbincang sini, bukan kata nak cari siapa betul siapa salah kan. Yang pentingnya sekolah diurus guna bahasa kita yang sama. Bahasa pengurusan SKPM itu kan. Itu yang penting lah. Macam Cikgu Amai tadi, kalau dia boleh berbahas begitu dan kita boleh defensif begitu, akhirnya SKPM itu bermakna pada semua lah.
Di sini dia boleh dia kalih ke sana, ni dia boleh ke sana kan. Dia akhirnya kalau pada standard 1 tu dia menguruskan sehinggalah kepada standard 4 itu. Kalau begitu kita correlate kan lah. Saya punya ni macam putus-putus ni YM. Oh. Sedangkan di pejabat saya seorang je dah ni. Ya. Okey tuan-tuan, nanti kita ada ruang juga lah. Saya pula jadi moderator pula pada YM kita ni. Yang pertama tadi, ramai ada nak jawab ke? Lain Cikgu Amai tak berapa ni lah. Tak clear lah Cikgu Amai. Tak clear juga. Cikgu Amai ke ditampin ni? Cikgu Amai kena naik tempat tinggi sikit ni. Okey, tangki. Sekolah tu tinggi dah tu kan? Dah tinggi dah tu. Itulah. Kalau boleh ni, saya dah sebutkan tadi tentang yang pertama suat siaran tu. Yang keduanya mungkin saya dah kongsi dengan rakan-rakan PGB. Okey, saya sambung balik lah. Cikgu Amai, minta maaf lah, memang tak clear lah. Saya dah kongsi dengan rakan-rakan PGB tentang apa yang mungkin akan berlaku lah. Tapi belum tamat ya. Saya sebab kita masih lagi dalam proses penataran. Program bersama ataupun kerjasama dengan PPD itu tak selesai lagi. Ada 3 fasa yang mungkin melibatkan juga tuan-tuan PGB lah. Keseluruhannya kalau ditampin kita akan mungkin insyaAllah kita buat sekali lah. Kita berharap kita dapat sampaikan maklumat tu sebaik yang mungkin lah nanti dalam program sinergi itu. Dan serba sedikit berkaitan portal dan juga macam yang YM minta lah. Pembudayaan ni yang dah dapat sedikit kita kongsi lah. Berkaitan bagaimana dia boleh bermakna kepada kita dan yang penskoran mungkin tuan-tuan selesai pada bahagian itu. Saya ingat pada YM ini bila skor itu dapat dikutip balik dan bagaimana skor pada SKPMG 2 ini dapat bercerita balik kepada kita tentang pengurusan sekolah. Jadi untuk itu saya minta maaf banyak-banyak kalau mana yang tak berapa jelas tu bolehlah kontak saya balik dalam keadaan ni. Saya ingat YM lebih tepat menguruskan berkaitan dengan tampin ni sebab dia lebih dekat di hati kan YM. Dekat di hati di dalam kalangan lah PGB. Besar support tuan, itu senangnya kat tampin ni. Dan saya sekali lagi lah terima kasih banyak kepada rakan-rakan PGB tampin ni. Dah menyokong SKPM ni pada awal dulu sehinggalah sekarang. Tak ada masalah. Termasuk juga dengan portal itu. Cuma kita nak kita kata tadi dalam proses kita membudaya gini kita berharap supaya jurang antara penskoran dan realitinya itu dapat kita kecilkan lah. Itu harapan kita pada peringkat penaziran dan juga pada bahagian lah di Kementerian Pendidikan Malaysia kita ni. Jadi terima kasih juga rakan-rakan menyokong, Pak Zarina, rakan-rakan daripada pihak penaziran lah. Kalau tak ada apa, YM saya serah balik pada YM lah untuk meneruskan slot kita yang kedua tu. Sebab saya pun nak kongsi sebenarnya ni. Itulah. Saya nak sudahkan slot saya. Sambil itu nak serah balik pada YM lah untuk slot yang kedua. Ucap terima kasih banyak lah bagi ruang walaupun dalam keadaan yang tak berapa ni. Tak maaf lah. Di Seremban pun lain tak berapa cantik ni. Okey, terima kasih tuan. Tapi tuan tunggu dulu kan, belum keluar lagi kan? Tak. Saya akan bersama. Saya sebenarnya nak ambil masa sekejap je ni, tak sebelum 4:30 insya-Allah ya. Sebab saya nak pergi ada beberapa isu juga berkaitan dengan SKPMG 2 tu. Jadi saya terus pada slide saya lah, slide kita lah tuan-tuan ya.